Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kenapa? Join je. Join je lah. Okey, kita mulakan dengan bacaan doa. Okey. Haikal baca doa, Haikal. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم Amin. الراحمين Amin. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih. Okey. So, kita akan tengok tajuk trigonometry ni. Okey. So, sorry. Saya rasa saya terlupa nak share screen. Okey, trigonometry kamu kena tahu sin, cos, tangent. Cuma dalam AdMath ni kita akan tambah. Kita ada secant, kita ada cosecant, kita ada cotangent. Okey, dalam trigonometry kita belajar terlebih dahulu pasal sudut positif dan sudut negatif. Okey, kita belajar sudut positif dan sudut negatif. Okey, apakah dia sudut positif dan sudut negatif? Kita tengok di sini. Okey, sudut positif. So kalau kamu tengok sudut positif dia akan bergerak anti-clockwise daripada kuadran pertama iaitu sukuan pertama. Okey, anti-clockwise. Anti-clockwise iaitu lawan arah jam. Okey, jadi ini sudut yang positif. Okey, jadi kita akan tengok dia punya reference angles. Reference angles iaitu sudut rujukan. Dekat sini dia panggil juga sudut asas. Okey, nanti kita tengok macam mana kita nak cari sudut tu. Okey, jadi contohnya dia bagi 230 darjah. Jadi 230 darjah dekat situ dia merupakan positive angle. Okey, so positive angle kita akan buat daripada kuadran pertama 230, so kita gerak sampai sini. Ini dia. Ini yang dikatakan 230 darjah. Okey, apakah sudut asas dekat situ ataupun dia juga dikenali sebagai reference angle ataupun sudut rujukan juga boleh. Dia adalah sudut yang ciri-ciri sudut tu dia adalah acute angle iaitu sudut tirus. Okey, less than 90 degrees. Macam mana kita nak cari nilai sudut tu? Iaitu kita akan ambil sudut yang dari paksi X. Yang daripada paksi X pergi ke garisan di mana berhentinya. Tadi kan kita gerak dari sini, dia stop kat sini. So kita punya reference angle, sudut rujukan kita ambil daripada paksi X pergi garisan ini. Yang ini. So di sini kita nak cari iaitu kita gunakan 230 tolak 180. Maka kita dapat jawapannya ialah 50 darjah. Okey, kalau dia 490, so kita gerak sampai sini baru 360. Okey, dia nak 490. Jadi, kita tengok 490 sampai mana? 490, awak tolak 360, awak dapat 130. Bermakna dia bergerak 130 sampai sini. Okey, mana dia punya sudut rujukan dia? Sudut rujukan dia saya dah kata tadi daripada paksi X pergi ke garisan itu dia yang warna hijau. Jadi macam mana awak nak cari sudut rujukan? Awak kena ingat dia berada di kuadran yang kedua. Kuadran yang kedua kita nak cari sudut yang kecil ni, kita akan buat iaitu 180 kita tolak yang ini. Yang ini berapa? Yang ini adalah 160 darjah. Jadi 180 tolak 160. Jadi sudut rujukan di sini adalah 20 darjah. Okey? Boleh setakat ni okey? 160. Boleh Mana Slow datang sangat suara. 160? Mana Cikgu, datang bukan 160? cikgu, yang atas tu. Apa dia? Bukan ke 130 cikgu, yang bukan 160 cikgu. Astaghfirullahalazim. Yes, betul. Terima kasih. 50. Okey Okey, betul. Okey, lepas tu kita tengok 710. 710 kita gerak. Kita gerak baru 360. Okey, jadi kalau awak tengok 710 kita tolak 360, kita dapat sini adalah 350. Okey, so 350 bermakna kita gerak sampai sini. Berada di kuadran yang keempat. So kita buat garisan, sudut rujukan kita sudut yang kecil iaitu daripada paksi X pergi ke garisan.
Okey, bila dia di di kuadran yang keempat, apa yang perlu kamu buat adalah 360 awak tolakkan dengan 350. Okey, bermaksud you punya sudut rujukan di sini adalah 10 darjah. Boleh ya? Okey, saya tunjuk dulu yang itu. Then you tengok dekat sini. Okey, cuba 340 ni dia punya sudut rujukan berapa? 340. Berapa? Cikgu, sudut rujukan dia 20 cikgu. Yes, 20. 20 darjah. Boleh ya? Jadi, kalau ikutkan, dia ada formula kan. Okay, sudut dekat sini, reference angle dia theta. Kalau dekat sini, iaitu pada sukuan kedua, dia akan ambil 180. Nak cari theta dia, you akan tolak dia punya sudut. Okay, dia akan gunakan formula alpha sama dengan 180 tolak theta. Kalau dia kat kuadran yang ketiga, dia akan buat, okay, alpha is your reference angle. Dia akan buat theta tolak 180. Okey, manakala dia berada di kuadran keempat, dia akan buat alpha your reference angle equals to 360 tolak dengan theta. Macam tu. Itu kalau awak nak hafal, tapi sebenarnya tak payah hafal pun. Kamu kena tengok je lah. Kalau dia dekat kuadran keempat, apa yang kita nak buat? Sebab kita nak yang kecil ni je. Sudut dia acute angle. Sudut dia bersifat acute angle, iaitu sudut tirus, iaitu less than 90 degrees. Okay? Dan kita tengok sekarang itu tadi semua untuk sudut positif. So sudut positif kita akan anti clockwise, iaitu lawan arah jam. Manakala sudut negatif dia akan clockwise. Sudut negatif akan ikut jam. So dia kata 210 ikut jam gerak. Dia tetap bermula daripada paksi Y dekat kuadran pertama. So gerak di situ awak punya 210 darjah. Okey, jadi kita nak yang ini. Mana yang kita nak? Iaitu daripada paksi X pergi ke garisan. Itu yang kita nak. Bermakna kita akan buat 210 darjah tolak 180 darjah. So kita dapat jawapan dia adalah 30 darjah. Itu you punya sudut rujukan dia. Boleh? Okey, cuba cari kat saya G tu 245. Negatif 245. Awak kena tahu dulu dia berada di kuadran yang mana, lepas tu tentukan sudut dia berapa. Okey, cuba buat. Kalau awak okey ni, nanti matematik pun awak dah okey. Sebab matematik ni awak belajar. Asal awal-awal tu matematik awak belajar yang benda ni. Okey, dapat? Berapa jawapannya? 65 cikgu. Okey, dapat tak semua orang? Dapat 65. Dia kata negatif kan? So, kita gerak 245 sampai ke atas. So, kalau awak tengok dekat situ, okey, sebab ini dia sudut negatif. So, sudut negatif, so kita nak cari ni. Ni kita punya alfa. Okey, kita punya alfa. Jadi, yang besar ni kita punya theta. So, theta kita adalah 245 darjah. Tolakkan yang separuh bulatan ni ialah 180 darjah. Maka kita dapat jawapan di situ adalah 65 darjah. Yes, betul. Okey? Boleh ya? Okey, kalau dia bagi dalam radian. Dia bagi dalam radian, nak mudah you convert dulu kepada degree. Okey, tukar kepada darjah. So, you tengok kat sini 19/6 pi. Tukar kepada degree means you darab dengan 180 over pi. Pi habis. So, sini 30. Jadi 19 darab 30. Awak dapatlah sudut dia. Okey. So, dapat berapa? 570 darjah. 570 darjah, dia kat sini positive angle, so gerak. Okey, berada di mana? Sini 570, awak tolakkan 360. Tolak dulu lebih senang. So dapat 210 bermakna dia bergerak sampai bawah. Macam tu. You ingat, you punya sudut alfa yang kecil ni, dia nak yang terlebih ni. So yang terlebih sebanyak berapa? 210. So kita tolak 180. Awak dapatlah jawapan 30 darjah. Faham tak? Boleh? Boleh. Okey, try soalan K. Negatif ni kamu abaikan saja masa kamu tekan kalkulator ni. Kan? Sebab nanti dapat je negatif. Cuma negatif ni menentukan arah pergerakan sudut awak. Okey, buat soalan K cuba.
Yang tadi tu yang I 19/6 pi tu, Mm-mm. macam nak cari dia punya reference angle dia? Okey, reference angles dia yang kecil ni kan? Yang kecil ni kat sini. Okey, saya guna warna saya guna warna hitam kat sini ni, yang warna sini. Jadi, kita punya sudut tadi, kita dah tolak 360 iaitu satu bulatan. So, kita ada 210. 210 dia sampai dekat kuadran yang ketiga. So, bila dia kuadran ketiga, dia punya formula mencari alpha iaitu reference angle is theta tolak 180. Okey. Ha? Okey. Theta tolak 180 tu apa? Theta tu 210 tolak 180. Memang semua guna yang tu je ke? Theta tolak 180. Dia tengok tempat. Tengok tempat dia. Kalau dia dekat kuadran kedua, tapi ini cerita pasal positive angle. Okey, kalau dia kat kuadran kedua, kita punya alpha kita adalah 180 tolak theta. Theta kita yang atas ni. Okey. Kalau kita berada di kuadran ketiga, okey, ini di sini sudut kita, ini theta kita. Kita nak cari reference angle yang kecil ni alpha kita. Jadi alpha kita adalah theta tolak 180 darjah. Kalau dia berada di kuadran keempat, iaitu dari sini sampai sini. Ini sudut kita, you punya reference angle iaitu yang kecil ni iaitu alpha kita. Jadi nak cari alpha, kita akan buat total satu bulatan 360 darjah, kita tolak theta kita. Macam tu. Okey. Oh. Jadi sebenarnya kamu tak payah hafal. Kalau kamu nak hafal tu banyak benda. Jadi awak tengok macam ni je. Okey, sebab tu yang penting awak kena tahu lakaran graf tu. Okey, contoh kalau macam ni kan. Okey, awak tekan ni 9/5 pi. 9/5 pi kita nak sudut. Okey, you darab dengan nak sudut. Darab 180 over pi. Pi habis. Okey, cuba tekan kalkulator. 9/5 darab 180. Awak dapat sudutnya berapa? 300 berapa? Sorry. Okey, berapa tekan kalkulator? Saya tak ada kalkulator. Nak tak keluarkan kalkulator. 324, betul? Betul tak? Haikal, betul tak Haikal? Betul cikgu. Okey, dan dia negatif. So kita letak negatif. Maksudnya sudut dia negatif 324. Kalau sudut negatif dia lain. Okey, kalau sudut negatif awak tengok saya guna warna hijau. Sudut negatif dia bermula daripada kuadran keempat 324. Gerak ini 90, ini 180, ini 270. Kalau bulatan penuh 360, 324 macam tu. Jadi kita nak mana? Kita nak sudut yang kecil ni. Yang kecil ni kita panggil alpha, yang besar ni kita panggil theta. Jadi macam mana kita nak cari alpha? Alpha tu kita ada satu bulatan penuh. Jadi awak tengok walaupun dia dekat kuadran pertama. So pengiraan dia 360 tolak dengan theta. Theta kita apa? 324. So awak selesaikan, awak dapat jawapan di sini adalah 36 darjah. Faham? Faham cikgu. Boleh jadi saya dari dulu saya tak galakkan sangat pelajar hafal. Sebab dia kalau awak hafal yang kalau macam dalam maths kan you hafal 180 tolak theta, theta tolak 180, 360 tolak theta. Itu kalau dia punya sudut-sudut positif. Tapi kalau dia negatif, dah dekat kalau dia berada di kuadran yang ketiga, sudutnya sudut negatif. Kuadran ketiga dah terbalik dah. You akan buat gunakan seolah-olah contohnya kan macam ni. Kalau kamu tengok, kalau dia sudut negatif, dia berada di kuadran ketiga. Ini kuadran ketiga. Macam mana nak cari nilai ni? Nak cari nilai alfa, alfanya ialah you buat pula 180 tolak dengan theta. Walaupun dia ni berada di kuadran ketiga. Sebab apa? Sebab kita cerita pasal sudut negatif. Sudut negatif kan kita akan buat clockwise. Jadi awak tengok dekat sini. Dia separuh bulatan adalah 180. Okey, kamu tengok di sini.
Separuh bulatan 180. Saya nak yang alfa. Jadi saya kena tolaklah theta tu. Macam tu. Kalau dia berada di kuadran ketiga, okey, saya nak yang kecil ni. Saya nak yang alfa ni. Jadi apa yang saya kena buat di sini, saya akan ambil yang besar. Besar ni apa? Saya punya theta. Saya tolaklah separuh bulatan ni. Separuh bulatan iaitu 180. Macam tu. Faham tak? Boleh? Boleh kakak yang perempuan tanya tadi? Okey? Sekejap. Tak apa, tanya-tanya. Yang ni apa? Kejap. Yang tu berapa? Kejap. Tu berapa? Yang mana? Yang ni yang mana? Soalan mana ni kita buat? Tak, saya terangkan balik. Terangkan balik yang mana? Saya terangkan balik macam mana di mana kamu tak perlu nak hafal. Okey. Okey. Okey kot. Okey, dia kan macam ni. Okey, ada cikgu dia ajar macam ni tau. Dia akan buat, dia kata sini reference angle dia, ini you punya alpha. Okey, kalau dia kata nak cari dekat kuadran kedua, alpha ni, dia guna formula iaitu dia akan buat macam ni. Dia kata keseluruhan ni, ini 180. 180 tu awak punya, awak nak cari alfa dia, jadi dia akan buat sini alfa ialah 180 tolak dengan theta. Theta tu iaitu you punya sudut ni sampai dekat sini, ini theta. Yang besar tadi 180. Jadi yang kecil ni dia akan buat alfa sama dengan 180 tolak theta. Okey, kemudian dia buat pula kalau dekat kuadran keempat, kuadran ketiga, kita nak cari alfa, alfanya di sini. Dia akan buat, dia kata dari sini semua yang merah ni, ini awak punya theta. Jadi dia kata alfa ialah theta tolak dengan 180 iaitu tolak yang atas. Okey, kemudian kalau dia ni berada di kuadran yang keempat, kita nak alfa yang ini. Okey, sudut dia yang ada ini alfa di theta kita yang warna purple kat sini, ini theta kita. Kita nak alfa kecil. Jadi kuadran keempat alfa ialah 1 bulatan 360 tolak dengan theta. Ini formula-formula yang diberi dalam maths pun nanti kamu belajar ada benda ni. Tapi bagi saya benda ni kalau awak nak hafal, awak rasa macam banyak, macam susah. Jadi awak tengok, awak lukis dan awak tengok dia kalau tak 180 tolak ataupun theta tolak 180, 360 tolak theta. Dan awak tengok kedudukan. Itu untuk sudut positif sebab kalau sudut negatif dia berbeza. Kalau sudut negatif contohnya saya kata sudutnya negatif 130. Negatif 130 di sini. Ini adalah negatif 130 darjah. Dia berada di kuadran ketiga. Ini kuadran 1, kuadran kedua, ketiga dan keempat. So dalam kes ini walaupun di kuadran ketiga saya nak cari alfa. Nak cari alfa saya dah tak gunakan formula kuadran ketiga yang ini. Tapi saya gunakan kuadran kedua yang atas iaitu 180 tolak dengan theta. Saya nak cari alfa, di sini alfa ialah 180 tolak theta. Theta kita adalah 130. Jangan tolak negatif 130 ya. Negatif ni hanya untuk menunjukkan arah graf sudut kita tu. Tapi tolak tetap sudut 130. So awak dapat jawapan 50 darjah. Maka alfa kita ni adalah 50 darjah. Ini kalau sudut negatif. Sudut negatif kuadran satunya daripada bawah ni dia akan bergerak ke ikut arah jam. Kalau sudut negatif ikut arah jam, kalau sudut positif lawan arah jam. Jadi kalau awak hafal yang ini dia akan jadi macam, oh cikgu, bukankah ini alfa ialah theta tolak 180? Yes, dia boleh gunakan ini kalau dia tu adalah sudut positif. Kalau sudut negatif, dia berada di kuadran ini. Tapi you tak boleh guna formula yang ini. Sebab dia ni dianggap di kuadran kedua untuk sudut negatif. Okey, tak apa. Nanti kita tengok seterusnya. Okey, next kita tengok. Kenapa tak Apa dia? angle dia? Kuat sikit. Saya tak tak dengar apa dia. Kenapa tak reference angle dia tu yang tadi tu macam bawah pergi ke sana? Kenapa dia macam keluar? Tapi kalau kita buat yang ni, yang lain pun macam ke dalam. Macam mana? Kenapa reference angle?
Dia kenapa dia yang dekat situ, kenapa tak ada dekat sebelah kanan ni? Sebelah kanan sampai pergi yang Reference angle paksi. memang sudut yang kecil. Tak boleh ambil kanan. Okey, adakah maksud awak tak ambil kanan yang ini? Tapi sampai situ, sampai paksi X tu. Ingatkan sampai situ. Reference angle dia mesti sudut yang kecil. Dia adalah acute angle. Dan sudut dia, awak tengok, reference angles ni, sudut dia, okey, awak tengok ini garisan, dia pergi ke paksi X. Ini garisan, dia pergi ke paksi X. Dia garisan pergi paksi X. Garisan pergi paksi X. Reference angles tak boleh pergi ke paksi Y. Faham? Paksi X je, paksi Y tak boleh. Tak boleh. Okey. Okay. Reference angles tak boleh pergi ke paksi Y. Dia mesti, sebab tu saya kata bila awak dah lakarkan dari garisan paksi X. Itu reference angle. Jadi contohlah awak punya sudut kan dekat sini. So dia punya reference angle, garisan pergi ke paksi X. Boleh? Clear? Okey Okey, kita tengok seterusnya. Bagus. Awak tanya macam tu sebab hanya awak je tahu apa yang awak tak faham. Jadi bila saya dah terang tadi, saya dapat yang awak tu macam tak berapa faham. Tapi barulah saya faham yang awak tak faham untuk reference angle. So ingat reference angles tadi saya kata dia punya ciri-ciri dia, satu, dia adalah less than 90 degrees. Kurang daripada 90 darjah. Dan dia mesti pergi ke paksi X. Dia mesti pergi ke paksi X. Reference angles dia awak tengok nampak tak you punya theta alpha dia kat sini. Ni. Dia pergi paksi X. Pergi ke paksi X. Pergi ke paksi X. Kat sini pergi ke paksi X. Nilai ini paksi X. Nilai ini pergi ke paksi X. Dia mesti sentuh ke paksi X. Boleh? Okey, saya teruskan. Okay, next. Kita tengok kat sini. Itu tadi kita dah kenal mana sudut positif dengan sudut negatif. Okay. Sebab awak kena ingat, saya punya objektif hari Selasa malam menghabiskan sukatan tingkatan 5. Bila saya habiskan sukatan, so saya kena ajar dari awal. Kalau saya tak ajar dari awal, saya terus pergi dekat jawab soalan. Tajuk ini sangat bahaya. Kalau awak tak belajar lagi, saya nak terus dia pergi soalan sebab dia banyak sangat hukum-hukum yang perlu kamu tahu. Jadi saya memang ajar semua. Sebab tu saya guna modul yang ini. Okay. So you tengok dekat sini. Soalan kata dekat sini, dia nak cari kita tengok dia punya, kita ada lagi tadi saya sebut, trigonometry, you ada sin, cos and tangent. So, dia ada 6. 6 kenapa? Dia tambah. Dia ada tangent. Kita ada tangent, cosine and tangent. So, lagi 3 iaitu kita ada secant, cosecant and cotangent. Okey, tengok sini. Selama ni kamu dah hafal dah sin. Okey, ikutlah apa yang awak gunakan. Saya guna sin is so. Okey, so and then C over AH and T. Tua. Okey, saya guna ini. Okey, iaitu saya gunakan soh cah tua. Soh iaitu sine opposite over hypotenuse, cos is adjacent over hypotenuse and tangent is opposite over adjacent. Okey, ini formula dia. Yang bahasa Melayu ada juga. Saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Ikutlah mana yang awak senang nak guna. Okey. Jadi dekat sini ini sin, ini cos and satu lagi adalah tangent. Okey. Tangent kemudian awak kena tahu selain daripada opposite over adjacent, tangent juga kita akan gunakan nanti tangent equals to sin over cos. Okey, ini kita guna juga. Okey. Apa yang dimasukkan 6 fungsi trigonometri iaitu kita tambah lagi 3. Apa 3? Iaitu kita tambah yang ini 1, 2, 3. Yang keempat kita tambah secant. Yang kelima kita tambah cosecant. Yang keenam kita tambah cotangent. Okey. Secant. Huruf ketiga C. So dia adalah 1 over cos. Cosecant, huruf ketiga adalah S. So, dia adalah 1 over sin. Cotangent, ya? Cikgu, saya nak minta ulang yang first tu cikgu boleh tak? Sebelum cosine apa cikgu satu lagi tu cikgu? Tangent. Mana? Ni. Ini second. Ni.
Okey. Ini second. Huruf ketiga C. Jadi C is 1 over cos. Cos second. Huruf ketiga S. So dia 1 over sin. Cotangent. Huruf ketiga T. So dia adalah 1 over tangent. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Jadi tu ini. Kemudian kita tengok. Okey, ini tadi macam tadilah samalah. Bila dia nak sudut tirus tu maksudnya dia nak dia punya reference angles. So 140 kita tengok sin 140. So kita tengok di sini sin 140 dia berada di kuadran kedua. So reference angles dia adalah 40. Jadi kat sini awak kena ingat ni dulu level form dah belajar kan. Sini all science teacher cute. Tapi kau bagi tukar all sin teacher crazy. Jadi all maksudnya sin, tangent, cos semua positif. Yang kedua sin saja positif, yang ketiga tangent saja dan yang keempat cos saja yang positif. Jadi awak tengok untuk soalan sin 140 degrees, you punya reference angles adalah 40 degrees. Jadi dekat sini sin. Sin second quadrant nilai dia positif. So you buat sama dengan sin 40 degrees. Tekan saja kalkulator berapa sin 40 darjah. Okey, tengok betul-betul. Sekarang tangent 150. Tangent 150 di sini. Ini 150 darjah. Your reference angles here. So, tangent 150 darjah akan sama dengan tangent 50, tetapi di kuadran kedua tangent tu positif ke negatif? Negatif. Ya, tangent tu bernilai negatif. So, bila tangent negatif, kejap saya keluarkan kalkulator sekejap. Bila tangent negatif, maka jawapan kita akan jadi negatif. Okey, sekejap. Mana dia. Jadi, awak tekan dekat sini, tangent. So, kat sini dia akan jadi negatif lah. Sebab kenapa? Sebab dia berada di kuadran kedua. Kuadran kedua, tangent tu negatif. Tapi masa tekan kalkulator, tak payah tekan negatif. Tekan saja terus tangent 50. Okey, tangent Cikgu, 50. Ya? kenapa dia tan 50 Kenapa saya nyanyuk ni? 30 Ya, Eka, nyanyuk. Terima kasih. Bagus. Okay. Tu maksudnya kamu pun fokus kan? Tak adalah telan je apa cikgu bagi tahu kan? Nyanyuk ni sebenarnya. Okey. So dapatlah 0.5774. So 0.5774. Dan dia bernilai negatif macam tu. Boleh tak? Okey. Tak apa. Jangan risau. Saya bagi contoh lagi Saya bagi. Ya, apa dia? Kan yang ASTV ni kan cikgu? ASTC. ASTC. Ah. So contohnya kalau macam yang A ni kalau dia punya kat quadrant first maksudnya semua nilai sin Positif. positif. Kalau kat S ni sin sahaja yang cikgu positif. Ya, betul. Okey. Jadi kalau tadi 150 ni kita lukiskan dekat kuadran kedua. Kuadran kedua yang positif sin saja. Ni tangent so dia negatif. Macam tu. Okey cikgu. Faham. Okey, kalau dia cos pun dia akan negatif. Tapi kalau kita punya soalan, contohlah soalan kita tangent 220. Kalau soalan dia tangent 220 darjah. Okey? Yes, kalau saya kata tangent 220 darjah, so dia berada di kuadran yang ketiga. Macam ni. Jadi, awak ingat, you punya reference angle yang kecil ni. Acute angle. So, you akan buat 220 tolak 180. Slowkan sikit. So, kita dapat jawapan kat sini adalah 40 darjah. So, sama dengan tangent 40 darjah. Dia kat kuadran ketiga, tangent tu bernilai positif. So, biar. Ini sebenarnya apa maksudnya? Kalau awak tekan kalkulator, contoh awak tekan tangent 220. Awak tekan, dapat jawapan itu. Dan awak tekan tangent 40.
awak akan dapat jawapan yang sama. Itu maksud dia. Faham? Boleh? Boleh go. Kalau saya kata sin 220 darjah. So you punya reference angles masih sama 40 iaitu sin. Tapi dekat kuadran ketiga bermakna sin yang akan bernilai negatif. Tekan kalkulator, tekan je sin 40. Dapat jawapan, letakkan negatif. Kalau dia sudut negatif, dia contohlah dia kata negatif 240. Okey, dia tulis sin negatif 240. 240 negatif. Dia berbeza negatif kat depan ni dengan negatif kat depan sudut. Negatif depan sudut menunjukkan dia sudut negatif. Yang ini dia menunjukkan sudut negatif. Kalau negatif sin 240, dia menunjukkan dia di kawasan negatif. Kalau dia negatif 240, sin negatif 240, maksudnya sudut kita negatif. Sudut negatif gerak ini 240. Okey, ni reference angle awak. So, 240 tolak 180, so dapat 60. So, ini sin ni positif dekat sini. So, sin 60. Okey? Okey, cuba dulu buat latihan sementara azan. Nanti saya terangkan balik mana yang tak okey. Okey, try buat soalan D dan E. Cari lah. Nah. Nah. La ilaha illallah.
Okey. Boleh tak? Cos Boleh. cos negatif 260. Dekat mana? Kuadran ke berapa? Ni cikgu, dia kuadran ketiga. Kedua. Kuadrannya tetap kedua, kan? Yang kedua. Okey, sudut dia punya reference angle berapa? 80 cikgu. Okey, dapat 80. Dia cos. So dia positif ke negatif? Negatif cos 80. Bagus. Okey, orang lain boleh? Siapa ni Siapa yang bersuara? Nama saya Syed cikgu. Tak pernah join sebelum ni Baru join hari ni cikgu. Itulah sebab suara tu tak cam lagi. Yang perempuan tadi pun yang lembut-lembut suara tu pun macam tak pernah dengar ke siapa? Sabila. Ha? Sabila. Tak tahu kenapa mic slow. Oh, okey. Okey, kau Sabila dah kenal dah. Sebabnya mic tu slow sangat macam alah lembutnya. Ingatkan orang baru. Okey. Okey, Sabila okey tak? Boleh ikut ni? Boleh. Boleh okey. Yang lain okey? Boleh? Siapa yang masih tak okey angkat tangan atau bersuara? Ada yang tak okey lagi tak? Boleh okey. Yang E, tangent negatif 700. Kejap Siapa yang orang baru? Sekejap, saya nak tengok dulu. Irna, yes. Okey, siapa Idlan pun nama ni. Akil pun nama kan? Yusof ni? Siapa ke? Takut kadang-kadang kamu ni menggunakan nombor nama pakai ID parents ke kan? Okey, tak apalah. Okey, so sekarang ni tengok. Tangent negatif 700. Okey. Salsabila, apa jawapan dia? E ni. Sekejap. Negatif 700 kat kuadran ke berapa? 1, 2, 3, 4. Kuadran yang ke berapa? Irna boleh follow Irna? Boleh cikgu. Boleh. Okey Irna, berapa dekat kuadran yang mana Irna? Sama. Yang pertama. Okey, Salsabila, ingat. Dia tangent negatif. Awak buat dulu sudutnya, negatif 700. Gerak, ini satu bulatan. 360. 700 tolak 360, awak dapat 340. So, kita teruskan lagi perjalanan kita. Di situ. Okey, jadi reference angle yang kecil ni. Jadi, kalau kita tengok, kita ada 340. Bulatan kedua total akan ada 360 lagi. Jadi sudut kita di sini adalah 20 darjah. Jadi tangent negatif 700 sama dengan tangent 20 darjah. Dia negatif. Ini yang saya maksudkan negatif kat sebelah sudut dengan negatif sebelah tangent tak sama maksud dia. Negatif sebelah sudut menunjukkan sudut itu adalah sudut negatif. Jadi kamu akan bergerak ikut arah jam. Kalau negatif tangent 20 menunjukkan sudut tu tangent 20 tapi dia berada di kuadran yang tangent negatif. So, dia mungkin berada kat kuadran pertama atau dia juga berada di kuadran kedua. Dua-dua ni dan kuadran ketiga. Sorry, bukan pertama. Sorry. Astaghfirullahalazim. Kan saya silap kat sini. Ini kenapa negatif? Ni positif lah sebab kuadran pertama. Okey. Tangent yang negatif kalau berada di kedua dan yang keempat. Ini pertama semua positif. Jadi kat sini tangent negatif 700 sama dengan tangent 20. Okey, kalau awak tekan kalkulator. Cuba tekan kalkulator sekarang. Tangent awak nak tekan kat sini negatif 700 dengan tangent 20. You akan dapat jawapan yang sama. Boleh? So ingat kedudukan negatif tu macam ni soalan yang ni kan soalan D tadi. Cos negatif 260. Negatif 260 menunjukkan sudut tu sudut negatif. Negatif cos 80 menunjukkan dia berada di kawasan negatif untuk cos. Boleh? Okey. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Boleh cikgu. Okey, jadi seterusnya kita tengok. Kalau ada second, cosecant, cotangent semua, you mesti ubah dulu. Apa maksud saya? You tengok, dia bagi cosecant. Okey, yang ini cosecant 5/3 pi. Tukarkan dia dulu kepada sudut, itu lebih mudah. So, ini
cosecant. Cosecant is 1 over sine. Okey, iaitu kita tengok huruf yang ketiga. 1 over sine, nak tahu sudut dia. So, 5/3 pi darab dengan pi per 100, darab dengan 180 per pi. Tekan kalkulator, you dapat di sini adalah sine 300. 1 per sine 300. Jadi, awak akan buat sine 300. Dia sudut positif. Sudut positif gerak di sini 300. So, reference angle-nya ialah 60. So, dia akan sama dengan 1 per sin 60. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Sebab kat situ untuk cos. Yes, betul. Kat situ untuk cos saja yang positif. Boleh? Okay, try soalan G. Try soalan G. Ui. Okey, ni tadi awak kena tekan kalkulator tau. Cari sudut dia berapa nilai dia Saya tak tekan kalkulator ni awak dapatkan. Saya nak tunjuk sampai sini, tapi awak tekan kalkulator. Okey, berapa dapat sini? Irna. Berapa Irna? Dapat negatif 60. Negatif? Saya baru convert je bab. Okey, baru convert sudut dia je Okey, so dapat berapa? So dia akan equals to 1 over tangent negatif 120 Ah, negatif. Negatif 120. berapa? Ni cikgu sebab dia punya reference angle dia 120 tu. Mana boleh. Reference angles sebab dia katakan tangent negatif 60. So dia dekat sini. Reference angle dia dekat situ. Kat situ je lah. Kalau you kata 120, dia dah jadi more than 90 degrees. Sedangkan reference angle must be less than 90 degrees. Kan? Lupa. So ini je lah jawapannya. Cumanya dekat sini awak tengok. Okay, dia dapat ni. So akan jadi 1 over. Kat sini tangent 60. Positif ke negatif? Negatif. Negatif. Yes. Sebab dia berada di kuadran yang keempat. Boleh? Okay ya? Sangat penting tau. Awak kena tahu positif negatif ni. Okay. Ini memang sangat penting kena tahu positif negatif. Okay. Okay, then ni nanti ni sama je lah. Okay, sebabnya tu tak ada, yang penting awak kena tukar dia kepada sudut dulu. Mesti tukar dia kepada darjah. Dalam darjah, jangan dalam pi. Dalam pi ni susah sikit awak nak tentukan. Walaupun kita tahu satu bulatan adalah 2 pi, separuh bulatan adalah pi. Tapi kalau sudut tu lebih cepat lah. Kalau saya sendiri akan rasa kalau sudut tu lebih cepat. Walaupun awak tahu ini adalah pi, kat sini setengah pi. Tapi susah sikit kalau awak nak cari berbanding awak tahu sudut. Sudut tu lebih mudah awak nak letakkan dia tu berada di kuadran yang mana. Boleh ya? Okay, next kita tengok yang seterusnya. You tengok dia kata sin theta 8/17, cos theta sama dengan negatif 15/17. Dia kata tentukan nilai setiap yang berikut. Okay, dia bagi sin 8/17, cos negatif 15/17. Jadi kalau awak tengok soalan ini, dia tak bagi tahu kita untuk nilai kat sini dia nak cari second, cosecant. So you gunakan apa yang ada dekat atas. You tengok huruf dia yang ketiga adalah S. So 1 over sin theta. Jadi you dapat 1 per sin theta adalah 8/17. Dapatlah 17/8. Second is 1 over cos. So you akan dapat 1 per cos kita adalah negatif 15/17. So negatif 17/15. Okay? Then
cotangent. Cotangent is 1 over tangent theta. Sebab tu tadi saya ada bagi tahu untuk tangent kamu kena tahu yang ini. Okey, tangent adalah sin over cos. Sin over cos. Sebab tengok dekat sini kita nak guna. Okey, dia bagi tangent. So tangent adalah 1 per tangent adalah sin over cos. Sin kita apa? 8/17 bahagi cos. Bahagi cos sama juga darab dengan terbalikkan. Negatif 17/15. Potong-potong. So you dapat 1 per negatif 8/15 ataupun negatif 15/8. Boleh ikut? Okey. Boleh. Okey, itu masih Boleh. mudah lagi. Okey. So kita tengok seterusnya. Allah Akbar, saya lupa padam. Ni tadi kelas saya. Okey. Jadi dekat sini dia banyak tau. Nanti kita akan jumpa hukum, pelbagai hukum untuk tajuk ni. Tapi awak jangan risau, semua tu diberi. Nanti awak ada formula double angle, you akan ada untuk identity sebab kita akan buat pembuktian untuk tajuk ini. Sebenarnya nanti saya sharekan link YouTube saya yang saya buat pembuktian sebab pembuktian ni kadang-kadang saya sendiri buat tak jadi. Okey. Tapi kadang-kadang dua step je awak dah boleh dapat. Okey. Dan kalau awak boleh dapat buktikan tu memang best sangat. Okey, tengok. Kat sini you tengok dia bagi sin 38, dia bagi nilai sudut dia. Tangent 64, secant 18, cotangent 75. Dia minta kita cari cos 52 darjah. Okey, cos 52 darjah. Okey, kalau tadi kita ambil berkaitan dengan 180. Ini cos 52, kita akan cari tambahkan, you tengok 52, you tambahkan mana-mana ni yang menghasilkan 90 darjah. Kita nak cari total 90 darjah. So, cos 52, you akan ambil dekat sini sama juga dengan, nampak 52, saya dah kata dia jadi 90. Bermakna dia sama dengan di sini untuk sin. Jadi, cos 52 akan sama dengan sin 38 darjah. So, you dapat 0.6157. Okey, kita tengok. Bila kita tekan kalkulator, you tekan dekat sini. Okey, kita tekan nilai sin. Mana dia? Okey, you tekan sin 38. Okey, you dapat jawapannya adalah 0.6157. Itu sin 38 dia dah bagi. Sekarang cuba kita tekan cos 52. Cos 52. Nampak? Okey, you dapat jawapan yang sama. Ni yang dimaksudkan. Jadi macam mana nak cari? Macam mana kita nak tahu? You ambil ni sudut ni, apa yang diberi dekat atas ni, you tambahkan dia akan menghasilkan 90. Okey, sekarang you tengok. Kalau tangent 15 sama dengan apa? Dekat atas tu. Tangent 15. You nak ambil yang mana? Cot 35. Ya. Okey. So, you akan ambil cot 75. Jadi, awak dapatlah jawapannya 0.2680. Okey, jadi ini sama juga dengan cot pula. Cot 75 darjah sama dengan 0.2680. Tapi kalau cot ni kamu nak tekan kalkulator, kamu tak ada dekat kalkulator tak ada cot. So cot tu apa? Cot tu sebenarnya awak boleh tekan sin 75 kalau 75 ambil 15 lah. Okey, awak boleh juga gunakan sin 15 per cos 15. Tapi kat sini tak ada sin 15 dengan cos 15. Jadi kita ambil lah terus yang ada dekat sini. Totalnya ialah 90. 72? 72 dengan mana? 18 tu. Ya. So, cosecant 72 sama dengan secant 18 darjah. 1.0515 dan seterusnya samalah. Okey, dan yang ini. Okey, yang ini pun sangat penting tahu positif negatif. Okey, you tengok dekat sini, mula-mula dia dah bagi dah. Dia kata A kamu daripada 180 hingga 270. So dia berada di kuadran keberapa ni A ni?
Kuadran ketiga ni. Yes, kuadran ketiga. Jadi sangat penting lukiskan di kuadran ketiga buat bentuk segitiga. Segitiga dia mesti pergi ke paksi X. Kalau dia berada di kuadran kedua, segitiga dia tarik pergi ke paksi X. Kalau dia berada di kuadran keempat, tarik pergi ke paksi X. Ini kita punya theta. Atau apalah kat sini A lah untuk soalan ini A kita. Macam tu. Lepas tu dia kata sin A 7/25. Kenapa dia kata negatif? Kenapa dia kata negatif? Kenapa dia kata negatif? Kenapa dekat sini negatif? Clockwise. Apa dia? Clockwise. Sebab? Siapa yang mic okey? Kenapa sin A negatif? Sebab dia ke bawah, cikgu. Ya, dia dekat ke bawah. Cakap lah betul-betul. Dekat kuadran ketiga kan? Kuadran ketiga kan sin negatif? Okey. Okey. So, dia berada di kuadran ketiga. Jadi, sin bernilai negatif. So, you tengok sin is so. Sin A is so. So is opposite hypotenuse. Macam tu. Okay. Jadi automatic you boleh tahu gunakan Pythagoras theorem. Kalau situ 7. Okay. Satu lagi 25 bermakna di sini you tahu 24. Cikgu nak tanya. Ya. Cikgu, bukan yang ni, yang soalan atas tu kan cikgu cakap yang atas tu cikgu. Okay. Yang macam 52, 38 cikgu. Macam nak tahu, contohnya kan cikgu cakap untuk cukupkan 90, asal sin 38 juga, asal bukan selain sin. Selain apa dia? Maksudnya kan cikgu cakap cos 52, dia memang setiap soalan dia akan bagi cikgu atas tu. Yang atas ni dia akan bagi. Ni atas dia akan bagi. Atas ni memang akan diberi. Tapi soalan ni tak pernah keluar pun SPM. Tapi ni ada dalam sukatan yang perlu ditunjukkan. Maksudnya nilai dia akan ada, dia panggil complement angle. Ataupun sudut pelengkap. Okay. Okay. Boleh Okay, nanti awak akan jumpa tau. Awak akan jumpa dekat sini, dia bagi nilai. Nanti adalah kat bawah ni nampak. Ni saya lupa nak padam ni, saya kena padam dulu. Okey, dia akan bagi kamu nilai kat atas ni. Kita akan gunakan, tapi awak kena tahu dia punya hubungan antara apa yang diberi dengan yang kat bawah ni. Biasanya dia dah bagi sebab soalan akan kata without using calculator. Sebab kita tak boleh guna calculator. Kalau ni kan mana mungkin tanpa guna calculator awak dapat jawapan ini. Jadi tanpa gunakan calculator maksudnya you kena tengok apa yang dah diberi dekat atas. Okey, faham? Boleh? Cikgu. Cikgu tadi yang bawah ni asal dia negatif. Macam mana? Cikgu cakap sin A equals to negative 7/25. Ya. Dia negatif just sebab dia punya kuadran cikgu. Yes, berada di kuadran ketiga sebab tu dah negatif. Dan you tengok, ini sudut A kan? Ini sudut A ni. Formula A sin is so opposite hypotenuse. Hypotenuse-nya tetap positif. Okey, sekarang ni you tengok. Sudut ini A ni dia punya opposite kan dia parallel to paksi Y. Bila diselari dengan paksi Y, dia ke bawah, sebenarnya nilai dia ini negatif. Di sini nilai dia negatif 24. Selain daripada kamu kena ingat, kuadran ketiga sin negatif. Kalau kamu tak nak ingat yang itu, masa awak lukis, awak letakkan negatif ni siap-siap. Jadi bila dia nak sin is so opposite negatif 7/25. Awak tak perlu lagi fikir, kat sini negatif, letakkan. Kalau dia kata tangent is toa. Opposite adjacent negatif 7 bahagi negatif 24. That's why dia dapat tangent tu positif. Okay. Kalau dia cos is just adjacent over hypotenuse. Dapat negatif 24/25. Yes, memang dia negatif. Sebab kuadran ketiga cos nilai dia negatif. Okey, contoh saya buat dekat sini. Contoh saya letakkan A dekat sini.
Okey, saya letak A sini. Sini saya letak 25. Sini saya letak 7. Sini saya letak 24. So, 7 ni dia naik ke atas. Naik ke atas 7 positif. Sini negatif. Jadi kalau kita tengok kalau kita gunakan dekat sini tangent. Tangent is tua. Tangent A is tua. Tua is opposite adjacent. So, 7 per negatif 24. Dekat kuadran kedua memang nilai negatif. Okey, jadi dia ada dua cara. Satu, awak letakkan negatif siap-siap dekat awak punya Cartesian plane. Satu lagi, biarkan dia positif. Tapi bila nak jawapan terakhir, you kena check. Oh, dia kat kuadran ke berapa ni? Macam tu. So, awak boleh pilih dua-dua cara. Awak pilih salah satu. Ikut mana awak yang awak mudah lah. Boleh? Okey. Okey. Jadi tadi saya tak terangkan lagi ni. Jadi satu cara tadi, kekalkan dia positif semua sebab dia ukuran. Lepas tu awak kena ingat, oh ini kat kuadran ketiga. Ataupun awak letak macam ni. Dua-dua cara boleh digunakan. Pilihlah mana yang awak mudah. So kat sini awak tengok tangent. Bila awak dah letakkan tanda negatif kat sini siap-siap, dia tangent. Tangent is tua. Tua is opposite. Opposite kita negatif 7. Adjacent kita adalah negatif 24. So, you terus dapat jawapannya adalah 7 per 24. Tak perlu fikir, oh ini positif ke negatif? Tak perlu fikir. Sebab terus dapat jawapan. Faham? Okay. Hypotenuse akan sentiasa positif. Hypotenuse sentiasa positif. Okey. Okay, next kita tengok cosecant. Cosecant is 1 over sin. 1 over sin A. Sin is so opposite hypotenuse. So your answer will be to negatif 25 per 7. Dah tak perlu fikir, ni kuadran ketiga lah, positif ke negatif tak perlu, dah letak siap-siap. Boleh? Boleh. Try buat C, apa jawapan C? Cikgu. Ya. Negatif 25 per 24. Ya, negatif 25 per 24. Orang lain dapat tak? Negatif 25 per 24. Orang lain dapat? Okey, siapa yang tak dapat? Kalau ada yang tak dapat, saya terang. Siapa tak dapat angkat tangan? Kenapa tak 24 per 25 negatif 24 per 25? Okay, you tengok dia 1 over cos. Kan dia second is 1 over cos A. Okay, so equals to 1 over cos. Cos is cah. Adjacent over hypotenuse. Negatif 24 per 25. 1 per negatif 24 per 25. So dapatlah negatif 25 per 24. Tekan kalkulator tak betul kot. Boleh? Okay. Dapat. Okay, semua okay? Ni masih sama. Awak nampak tak ayat dia tanpa menggunakan kalkulator? Dia kata tangent B is negatif 5 per 12. Dan B, dia kata sudut cakah. Sudut cakah adalah obtuse angle. Tadi dia bagi. Dia kata A is 180 to 270. So, you tahu dia berada di kuadran ketiga. Kat sini dia kata dia adalah obtuse angle, sudut cakah. So, obtuse angle dia berada di kuadran keberapa? Sudut cakah. First kuadran pertama, dia sudut tirus ataupun acute angle. Kalau dekat kuadran ketiga ni sebenarnya dipanggil reflect angles. Okay, yang lebih daripada 180 is reflect angle. So, sudut cakah ataupun obtuse angle, dia berada di kuadran yang kedua. Iaitu more than 90 degrees, less than 180. Ada orang baru masuk ke? Okay, so you dapat dekat sini. So, you dapat tangent B negatif 5 per 12. Okay, jadi B kat sini. Tangent is tua. Opposite atas. Adjacent. Naik atas 5 positif. 12 dia ke kiri. So dia negatif 12. So sini 5, sini 12. Automatic you tahu ke atas adalah 13. Gunakan Pythagoras theorem.
So, buat macam yang tadi. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Bagi saya jawapan ni. Soalan B. Carikan saya B. Negatif 12/13. Negatif cosecant B. Oh, kau second. Kalau Cos, cos B apa? soalan saya soalan B. Cikgu negatif 13/12 cikgu. Hai, B. Negatif 13/5. Aha. Positif ke negatif? Positif. Positif kan? Ni bang. Ni saya suruh buat B lah. Cosecant is 1/sin. Sin B. 1/sin. Sin is so opposite hypotenuse. So 5/13. So dapatlah 13/5. Okay. Okay cikgu. Boleh? Okey, dia hati-hati bila yang kalau cos, sin, tangent mudah. Bila second, cosecant tu yang kadang-kadang kamu tersilap. Okey, jangan takut bila dia bagi dalam huruf. Dia bagi 90 hingga 270. So bermakna dia dekat kuadran ke berapa ni? Kuadran kedua cikgu. Kuadran ke? Dua. 2. Okey, kenapa awak kata kedua? Dia kata 90 hingga 270. Dia kuadran kedua dan ketiga cikgu. Ya, 2 dan 3. Tapi kita tak boleh ambil 2 tempat. Kita kena decide satu tempat je. So nak tentukan satu tempat je tu kita tengok mana pula? Tadi kita tengok, okey dia 90, 270 maksudnya mungkin dekat sini atau mungkin di sini. Tapi saya nak kena tahu X saya tu dekat yang mana? Dekat 2 ke kat 3? Tengok ni cikgu, apa tangent dia positif ataupun negatif. Yes. Kita tengok tangent kita di sini positif atau negatif. Tangent kita positif. Bila tangent kita positif, bermakna kita ambil di kuadran yang ketiga. Tangent is tua. Opposite. Okay. Tangent is tua. Jadi opposite. Adjacent is 1. So dekat sini you tahu square root. Okay. 1 kuasa 2 tambah T kuasa 2. 1 kuasa 2, 1 lah. Tambah T kuasa 2. Jadi awak bolehlah cari jawapan-jawapan dekat sini apa dia. Okay. Jadi sin X. Sin isoh opposite. Opposite hypotenuse. Okay. Sebelum tu jangan lupa kita tengok dia T. Dia ke bawah bermakna dia negatif T. Jadi sin X, sin isoh iaitu opposite negatif T per hypotenuse iaitu you dapat set 1 tambah T kuasa 2. Boleh? Boleh? Cikgu maksud ni yang kalau macam ni yang kalau dia punya sudut tu semua yang kalau kan opposite adjacent tu semua kalau tak ada nilai cikgu substitute lah cikgu pakai huruf-huruf macam ni. Macam mana? Kalau tak ada nilai kita gunakan apa dia? Substitute macam ni je cikgu, maksudnya tak ada nilai. Kalau dia tak ada nilai, maksudnya kan macam ni, dia kata tangent T. T, tangent is tua, opposite over adjacent. Sebab tu dia buat T. T tu sebenarnya T per 1. So kat sini awak automatik kena tahulah. Jadi kita letak kat sini 1. Sebab dia kata T. Faham? Cikgu. So yang ini hypotenuse. Gunalah formula Pythagoras theorem. Okay, tolong cari kat saya cot X and second X. Okay.
Okey tak? Okey, yang B tu saya akan itu nanti sebabnya dia ada lagi hukum yang saya kena share dekat kamu. Okey, apa jawapan cot X? Dapat dah? Belum? 1/T 1 ya over cikgu. Okey, 1 over? 1 over T cikgu. Ya, yeah, 1 over T. Betul lah. Tadi yang kamu sebut kan. Sebab apa? Cot is 1 over tangent X. Tangent X adalah T. So, 1/T dah. Macam tu. Boleh? Second? Second, ni cikgu, set 1 plus T kuasa 2. Okay. So, sebab dia kita akan buat cos X kan. So, 1 per cos X. Cos is cah. Adjacent over hypotenuse. Jadi, 1 per set. Okay, 1 tambah T kuasa 2. So, you dapat jawapan set 1 tambah T kuasa 2. Boleh? So, itu awak punya second. Okay, siapa yang tak okay? Boleh tak? Setakat ni okay Cikgu. Ya. Nak tanya, kan dia bagi range antara 90? 90 sampai 270. Ya. So sebelah kiri tu kan, Ya. quadrant 2 dengan quadrant 3. Ya. Lepas tu kalau tan, bukan ke sepatutnya tan over negative 1? Tan? Bukan. Kalau negatif dia ke bawah je kan cikgu. Kalau dia macam angle tu ke kiri tak perlu negatif cikgu. Kalau dia ke kiri, 1 kat kat sini untuk 1 ni negatif lah. Sorry. Betul lah. Yang ni negatif. Okey, terima kasih. Itu negatif. Okey. Jadi Okay. bukan ke tan yang ni sepatutnya tan T over negative 1? Tangent sebab dia dah bagi kat atas ni. Negative T over negative 1. So dapat T lah. Tangent is toa, opposite over adjacent. So tangent X is negative T over negative 1. That's why dia kata T. Okay, saya letakkan negatif ni supaya kamu tak payah fikir balik dia positif negatif. Dekat sini dia tak letakkan. Sebabnya memanglah tangent tu kat situ positif. Kan? Tapi sebenarnya, tu saya kata tadi ada 2 cara. Kalau yang ini kenapa dia buat T, dia sebenarnya negatif T per negatif 1. Sebab tu dia buat jawapannya T. Tapi bila kita dah letak tanda-tanda ni, so you akan ambil terus. Lebih mudah kalau awak dah letak ni. Bila awak dah letak tanda positif negatif ni, jadi awak tak perlu fikir balik. Ni positif ke negatif? Contoh kat sini. Kat sini saya rasa ada silap lah ni. Sepatut negatif ni. Sini sepatut negatif yang E. 1 over cos, second is 1 over cos X. 1 over cos, 1 over cos. Cos is cah. Cah is adjacent over hypotenuse. So, ini dapat negatif. So, silap kat tu, silap. Faham? Boleh? Sebab tu yang cikgu, sebab kuadran lain. Ya. Sebab, cos kan dia kat kuadran ketiga. Jadi, cos akan bernilai negatif. Okey, cuba cari kat saya second. Second X. Second X, subhanallah. Baru cari. Korang pun diam je Cos second X. Apa dia cos second X? Sama macam sin X tapi terbalik je. Ya, kan. Sebab kita dah ada sin X ni kan. Kita dah ada sin X. Dia 1 over sin X. So, terbalikkan. Terbalikkan, you dapat set 1 tambah T kuasa 2 per negatif T. Boleh? Cikgu, saya nak tanya lagi.
Boleh? Macam soalan tadi juga. Kenapa cikgu assume dia antara 180 sampai 270 bukan 90 sampai 180? Sebab tangent positif. Oh, okay. Tangent positif. So kalau lah kat sini dia buat 90 hingga 270, dia letak tangent X negatif T. So kita akan gunakan kuadran kedua. Okay, cikgu. Okay, good. Saya suka pelajar tanya. Awak tanya jadi sebenarnya kadang-kadang ada kawan dia tak berapa faham tapi sebenarnya tak tahu nak tanya macam mana kan. Tapi kadang-kadang bila tengok so awak boleh okey lah. Jadi bila orang bertanya, alhamdulillah lah ada orang bertanya ni sebenarnya akan membantu kamu. Okay. Next, kita tengok seterusnya. You tengok dekat sini, kita akan pergi pada dah. Nampak Allah Akbar. Ni saya lupa padam. Sekejap Alamak, mana ni? Saya sebenarnya biasa saya tak padam kalau lepas kelas. Sebab bila saya nak sambung tu saya tahulah saya dah sampai mana. Tapi ni tadi saya lupa. Sebab saya bagi kat kamu semua. Saya bagi kat kamu yang terconteng ni ke? Kan korang tengok tak? Alamak. Belum tengok cikgu. Ya ke? Saya Alamak. tengok sekejap. Lah, saya rasa saya terbagi yang ini tau. Tak apa, nanti kalau tu saya padam balik. Sebab saya nak lupa padam. Sekejap ya. Saya rasa saya terbagi ni. Ni tadi saya ada kelas dengan budak sekolah saya. Dia saya tak boleh nak padam. Saya try padam yang guna ni. Kadang-kadang dia boleh, kadang-kadang tak boleh. Dia jadi lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Kan dia hilang. Dia susah nak hilang sikit. Alamak. Cikgu. Ya. Yang cikgu bagi tu dia conteng tapi tak tahu lah dia macam ke tepi. Itulah, saya rasa saya terbagi yang ni nanti. Nanti saya bagi lain Okey. Saya pun tak check tadi. Sepatutnya saya bagi kat pelajar. Biasa saya dah asingkan. Allah Akbar. Nampak ni tak boleh padam pula. Kan tak boleh lagi. Okey, zat. Sepatutnya dia boleh padam. Nampak tak? Dia jadi lambat. Okey, you tengok soalan ni dia bagi kamu sin theta 0.7231. Okey. So dekat sini dia nak kamu cari sudut antara 0 hingga 360 darjah. Kenapa tak boleh nak padam ni? Sedihnya saya dia tak boleh nak padam. Cikgu biasa kalau yang soalan macam ni dia kena anti-sin dulu cikgu. Reverse sin dulu cikgu. Ambil dekat sini. Ni you tekan shift. Sin negatif 1. Bukan negatif 1. Shift. Oh, okey. Keluar dia sin kuasa negatif 1 kan. You tekan shift sin 0.7231 untuk dapatkan theta dia. Kita tekan dulu kalkulator. Alamak. Kenapa tak boleh padam kau? Alamak. Sana. Tengok ni. Okey, tekan kalkulator. Shift sin 0.7321 dah berapa? Dia jam. Saya punya ni sudah jam. 0.7231. Sin theta 0.7231. Jadi awak tekan kalkulator. Okay, you tekan shift sin. Shift, you nampak kat situ. Then sin, you akan nampak sin kuasa negatif 1. You tekan 0.7231. Okay, ini jawapan kamu. Okay, you dapat 46.31. Okay, jadi dekat sini awak tengok dia kata sign positif. Sign positif, alamak. Sekejap saya kena pergi buka yang lain. Dia dah jam 0.7231. Okay, saya buat sini
Soalan tadi dia bagi sin theta sama dengan 0.7231. Jadi awak tekan kalkulator, shift sin, you dapat 46.31. So theta kamu adalah 46.31 darjah. Okey, dia dah bagi tadi range soalan ini berada antara 0 hingga 360 darjah. Ini yang dia bagi jawapan. Bermakna, you tengok, dia kata sin theta positif. Sin theta positif, dia berada di kuadran pertama dan satu lagi di sini. So, ini 46.31, sini pun 46.31 darjah. Jadi, sudut kita akan ambil daripada you punya paksi X kuadran pertama, ini satu jawapan. Bermakna theta kamu adalah 46.31 darjah. Satu lagi di sini. So you akan buat 180 tolakkan jawapan tu. So you akan gunakan 180. You tolak dengan answer. Okay, you tolak jawapan tadi. So you dapat jawapannya adalah 133.69. So 133.69 darjah. Itu jawapan kamu. Okey, saya ubah soalan. Kalau soalan saya sin theta sama dengan negatif 0.7231. Kalau jawapan saya macam ni, awak akan sama juga tekan kalkulator shift sign, you dapat juga jawapan iaitu 46.31, tapi dia kata negatif. Bermakna dia berada di kuadran ketiga dan keempat. So, 46.31 di sini dan 46.31 di sini. Jawapan kita tetap bermula daripada kuadran pertama sampai garisan. So, jawapan kamu yang pertama adalah theta kita 180 plus 46. So, you akan dapat di sini 226.31 darjah. Dan satu lagi sampai sini iaitu 360 tolak dengan 46.31. Okey. 360 awak tolakkan dengan 46.31. 46.31. So you dapat jawapan di situ adalah 313.69. 313 darjah per 313.69 darjah. Okey, pelajar pernah tanya saya, cikgu, nak bagi jawapan dalam darjah ataupun dalam degree and minute. Sebab jawapan kadang-kadang dia tukar kepada degree dan minit. Degree and minute ini sangat bahaya. Betul, tetapi awak kena tengok. Biasanya kalau ni kan, ini 313 darjah 41 minit. Sebelah ni awak nampak 24. Dekat sini you kena tengok. Kalau nombor dia 30 atau lebih, dekat minit ni you kena tambah. Kalkulator dia tak ubah. Contohlah kat sini bukan 24 tapi 30. So jawapan kamu kena tukar 42 minit. Kalau kat sini 35 contohnya. Okey, awak tukar sini 42 minit. Kalkulator tak ubah. Sebab tu saya lebih suka pelajar biarkan jawapan dalam perpuluhan. Kecuali soalan minta ubah kepada degree and minute. Setakat ini soalan tak pernah pun bagi tahu nak minta dalam apa. Jadi suka hati awak nak bagi dalam apa. Cuma yang pada degree and minute ini sangat bahaya. Sebab pelajar lupa nak tukar nilai minit sekiranya nilai di sini 30 atau lebih. Faham? Boleh? Boleh. Okey, so kita tengok yang seterusnya. You nampak dekat sini, cos. Negatif 0.6215. Okey, negatif. Okey, dia bagi kat situ cos theta sama dengan negatif 0.625. Okay, so awak tengok dekat situ 6215 saya rasa tadi 6215. Okey, 6215. Jadi, apa yang perlu awak buat dekat sini sama dengan tadi. Okey, 6215. First step, tentukan dulu. Theta kamu ni, dia kata cos negatif. So, dia berada di kuadran yang mana? Mana? Mana?
2, 3. Ya, berada di 2 dan 3. Buat garisan dulu. Letakkan sudut dia. Okey, cari sudut dia. Berapa you punya reference angles dia? 51.57. Okey, so dapat jawapan tu. Jawapan kita kat sini 51 perpuluhan. Berapa? 51 perpuluhan? 57. Okey, 51.57. Sini pun 51.57. Jawapan daripada first quadrant sampai sini. Jawapan daripada first quadrant sampai sini. Bermakna theta kita akan ada dua jawapan. Yang pertama theta kita 180 tolak 51.57. Satu lagi 180 tambah 51.57. Faham? Boleh? Cikgu, Ya. dia nak cari theta, dia cos inverse kan? Cos inverse lepas tu Tapi negatif 0.6. negatif jangan tekan. Oh, Negatif jangan tekan. Negatif kita nak tahu dia tu kat mana je. Boleh. Kalau awak okay, tekan negatif, awak tekan, dia akan terus bagi jawapan yang besar. Tapi jawapannya satu je lah. Yang satu lagi nanti awak tak tahu. Faham? Cikgu nak tanya boleh cikgu? Boleh. Maksudnya kan cikgu cakap dia punya kedudukan kuadran dia boleh berdasarkan nilai tu, maksudnya Berdasarkan positif negatif. Maksudnya cikgu sebelum inverse kan pun dah boleh pakai kan cikgu? Yes. Kan? Yes. Ya, masa sebelum inverse tu, negatif tu memang masa awak tekan inverse, negatif tak gunakan. Negatif ni hanya untuk menentukan kuadran. Sebab okey cikgu. Sebab dalam degree orang tak letak cikgu negatif ke tak dalam. Ya, sebab degree dia punya kuadran positif negatif tu hanya untuk menentukan kuadran dia. Awak tak payah tekan kalkulator. Kalau contoh kalau awak tekan awak terus dapat jawapan. Contoh awak tekan shift apa tadi? Cos kan? Shift cos, you tekan negatif 0.6215. Awak nampak tak? Dia bagi jawapan 128. Maksudnya dia bagi jawapan terus yang theta sebenar. Tapi awak tak tahu lagi satu theta. Sedangkan theta tu ada dua jawapan. Faham? Faham cikgu. Sebab tu kita jangan letak negatif. So tekan shift, cos, you masukkan 0.6215. Dapat jawapan. Jawapan kita 51.57. Dan kita tengok, dia negatif. Negatif berada di kuadran kedua dengan ketiga. So kita dapatlah ada dua jawapan. Kalau awak tekan negatif tadi, dia cuma dapat satu jawapan, iaitu dia cuma bagi jawapan yang satu ini saja. Satu lagi ni awak tak tahu. Sebab awak tak tahu dia punya reference angle. You boleh cari dengan cara 180 tolak jawapan tadi, baru macam tu pun boleh juga, tapi panjang lah. So, you tak payah tekan negatif. Boleh? Boleh cikgu. Okey. Kita cuba satu lagi soalan. Okey. Sekejap Okey, soalan saya bagi kamu cosecant theta sama dengan 1.4621. Okey, cuba. Bila dia bagi cosecant, yang ini awak tak boleh terus tekan kalkulator. Sebab kalkulator tak ada second, cosecant, cotangent, tak ada. So, you kena ubah dulu. 1 over sin theta sama dengan 1.4621. Dia mesti tukar kepada sin, cos, tangent. Jadi, awak akan dapat sin theta sama dengan 1/1.4621. Inilah yang awak tekan kalkulator. Faham? Okey tak? Nampak tak? boleh. Jadi, kalau ni sign positif, dia berada di kuadran pertama dan kedua. Ini jawapan dia. So, apa yang saya nak tekankan dekat sini, jangan terus cari cosecant second sebab dalam kalkulator awak tak ada.
Dah ubah 1/sin, mesti ubah dia jadi sin saja. Dia tak nak lain-lain. Dia mesti sin saja atau cos saja atau tangent saja. So awak tekan kalkulator. Berapa dapat ni shift sin ni? Apa dapat? 43.15. Okey. So you dapat kat situ 43. Kuat sikit. Lembut betul suara kau Tak, 43.15. Okey, 43.15 darjah. So theta kita adalah 43.15, satu lagi 180 tolak 43.15. Okey? Ini kita baru cari theta. Okey, cosine theta. Nanti kita jumpa macam-macam theta. Ada jumpa 2 theta, kita jumpa 3/2 theta. Semua tu kita akan jumpa. Okey, so yang ini sebab awak tengok dia kat sini cuma theta. Dia ada 2 theta, dia ada 3 theta, dia ada 2/3 theta. Okey, yang itu kita akan tengok next class. Okey, sebab kalau ikutkan selepas ni kita akan buat lakaran graf. Saya dah buat kelas sebelum ni, tapi sebab ada kawan yang baru join, saya akan sentuh sedikit lakaran graf. Kita buat 1-2 soalan, kemudian kita akan masuk topik seterusnya. Okey, boleh? Boleh tak saya teruskan sedikit je lagi malam ni? Tak ada apa-apa kelas kan? Boleh go. Boleh Okey, saya Boleh. tak ada kan? Tak ada kelas kan? Okey, San sebab saya rasa semua ni saya dah conteng ni. Lepas tu dia hang, saya tak boleh nak padam. Nampak saya dapat. Okey, nanti kan betul. Nanti saya bagi korang yang elok lah. Saya pun tak perasan tadi. Saya forward je dekat Puan Yani tadi. Okey, tengok Saya ubah, saya tambah lagi satu soalan. You tengok. Kalau soalan saya bagi kamu tangent. Okey, tangent. Contohlah, tangent 2 theta tolak 10 darjah. Sama dengan negatif 2.082. Okey, tengok. Okey, asal-asal soalan dia akan bagi kamu tahu. Dia kata theta daripada 0 darjah sampai 360 darjah. So kalau dia buat macam ni, jadi awak kena ubah dulu. 2 theta 2 darjah 0, bermakna dia daripada negatif 10 darjah. Dia akan 2 theta tolak 10. Yang ini akan jadi 2 theta. Tetanya 360. 2 darab 360, 720 tolak 10. Bermakna kita buat sampai 710 darjah. Okey, jadi awak kena susun dulu limit yang diberi di situ. Okey, sekarang awak tengok dia kata tangent negatif. Tangent negatif di mana? Tangent negatif berada di kuadran kedua dan keempat. Awak tekan kalkulator shift tangent. Okay, you tekan kat situ shift tangent tanpa tekan negatif. Shift tangent 2.082. Okey, tu yang awak dapat. So sama dengan you dapat 64.34. So di sini 64.34. Di sini 64.34. Bermakna jawapan awak akan dapat 180 tolak 64.34. So awak tekan kalkulator. Okey, 180. Sekejap Okey. cikgu nak Nak tanya sekejap cikgu. Okey, tanya. Okey, apa dia? Asal yang atas tu dia mula daripada negatif 10 cikgu. Okey, dia sebab ni 2 theta. Theta kalau dia theta 2 darab theta 2 theta. Tolak 10. Jadi yang sini theta kita kosong. 2 darab kosong, kosong. Kosong tolak 10 maksudnya daripada negatif 10. Negatif 10 tu sebenarnya dia sudut negatif. Dia ke bawah macam tu. Faham? Faham? Maksudnya bila dia sudut negatif, dia punya jawapan nanti awak tengok dia akan berada di kuadran yang keempat. Maksudnya sebenarnya contohlah kalau awak nanti kita tengok jawapan kita kalaulah kat sini kalau awak boleh dapat nilai sudut negatif. Jadi nilai paling kecil adalah negatif 10 tapi jawapan kita nanti memang kita takkan jumpalah negatif 10 tu. Dan 710 ni adalah limit paling besar jawapan kamu. Macam soalan yang tadi kita cuma bagi 2 jawapan sebab dia bagi dekat sini theta.
Lagi tadi soalan dia bagi theta. So jawapan kita cuma sampai 360 paling besar. Sebab dia bagi theta antara 0 hingga 360. Kalau dia kata 2 theta, maksudnya jawapan kita dari 0 sampai 720. Soalan akan keluar daripada contohnya dia kata theta per 2. Bermakna jawapan kita dari 0 sampai 180 darjah saja. Jadi tadi sebab kenapa saya letak negatif tu, sebab soalan kat sini dia punya limit dia sampai mana dia? Ada tolak 10. Jadi saya letaklah negatif 10 kat sini. Faham? Okey. Okey. Tapi maksudnya nanti kita tak akan jumpa pun negatif sudut negatif ni untuk jawapan ni. Kita tak akan jumpa, tapi saya kena tukar limit berdasarkan apa yang diubah di sini. So you dapat di sini, so you akan dapat di situ tadi 180, you tolakkan tu you dapat 115.66. So di sini you punya ingat 2 theta tolak 10 darjah sama dengan takut bateri saya habis. Kan betul. Nasib saya sedar. Okey, 115.66. Okey. 115.66 darjah. Okey, itu yang pertama. Kemudian kamu tengok dekat sini, satu lagi 360. Okey, satu lagi 360. Alamak saya patutnya boleh ambil yang tadi kan. 360 tolak 64.34. Okey, so kita dapat jawapannya adalah 295.66. 295.66 darjah. Okey, itu kalau dia theta. Tapi soalan nak sampai 2 theta. 2 theta maksudnya dia macam ni. Kalau dia 1 theta, 1 bulatan. 2 theta dia melibatkan 2 bulatan. Jadi tak payah pening nak lukis yang itu. Untuk 2 theta maksudnya kita akan ada 4 jawapan. Jadi apa yang kita nak kena buat? Yang ini tambah 360, yang ini tambah 360. Maka you akan dapat jawapan di sini adalah 475.66. Yang ini 0.66, so sini 5, 5, 6, 55.66. Okey, itu untuk jawapan 2 theta. Dia kata 2 theta tolak 10. So awak kena tengok dekat sini, limit dia sampai 710. Kita punya masih okey lagi. Sebab kita baru sampai 655. Tak sampai lebih daripada 710. Okey, ini baru satu jawapan kita. Okey, tapi kita tak lengkap lagi. Soalan nak theta. Dia nak theta bermakna setiap jawapan ini saya kena buat apa? Saya nak theta apa saya nak kena buat dengan ni? Tolak 10 hari semua. Ya, apa dia? Tolak 10 hari. Saya nak theta. Apa nak buat? Tambah 10. 10. Oh, tolak 10 tambah 10. Kan? So setiap ni saya kena tambah 10. Dah dapat jawapan, saya kena bahagi 2. Baru saya dapat theta. Faham tak? Dia macam ni. Dia tengok kat sini, ni dia 2 theta tolak 10 darjah. Sama dengan 115.66. Saya nak theta. Jadi theta ialah 115.66 tambah 10 bahagi 2. Lagi apa tetanya? 295.66 tambah 10 bahagi 2. Lagi-lagi, yang ini pun sama. Yang ini pun sama. Sebab jawapan nak theta. Faham? Faham. Boleh? Jadi, dekat sini yang biasa pelajar akan hilang markah. Dia buat sampai sini, dia dah alamak, lega, dah siap. Tapi soalan nak theta. Jadi, awak kena buat yang ini. Boleh? Okey, so saya stop dekat sini. Next class saya akan bagi beberapa contoh lagi soalan ini yang susah sedikit. Lepas tu kita buat lakaran graf sedikit dan kita masuk pada tajuk seterusnya iaitu identity. Boleh?
Boleh go. Okay. So, saya stop dekat sini. Kita jumpa next class. Saya dah bagi tajuk dekat Puan Yani. Jadi, awak boleh refer tajuk dekat situ lah. Tapi sebenarnya saya fleksibel ikut pelajar. Kalau kamu rasa, cikgu nak ubahlah tajuk, tak nak tajuk tu ke, tak nak tajuk ni, awak boleh minta. Boleh? Okay, so saya stop dekat sini. Jumpa next class. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, cikgu. Sama. Cikgu. Sama. Cikgu. Ya. Terima kasih, cikgu. Cikgu ada satu soalan yang macam lebih kurang macam tadi tak? Cikgu saya nak test, nak try satu. Okay, WhatsApp saya share soalan. Sebenarnya ada dalam buku yang saya share kat korang ni, tapi sebab saya dah conteng-conteng, nanti saya akan bagi modul yang bersih. Nanti Puan Yani share, engkau boleh ambil. Nanti kau tengok, memang banyak soalan yang awak boleh buat. Boleh? Okay? Boleh. Okay. Okay, bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Cikgu, Ya, kalau jawapan tadi maknanya ada 4 jawapan lah. ya betul. Oh, kalau ada macam 2 teta tu 4 jawapan. Kalau 4 Yes. teta dia 2 jawapan. Betul. Macam kitaran masa buat graf tu Yes, betul. Cikgu kalau Oh. teta tu cikgu. Apa Yang- dia? Yang atas tu kan cikgu cakap ada bagi satu contoh yang kalau dia punya teta over 2. So berapa teta? Maksudnya jawapannya cuma Dua satu. Oh, satu. Oh, okay. Sebabnya dia 180 je kan? Mana dia tadi? Ni. 180 je kan? Ni. Maksudnya kalau dia tu positif, jawapannya dekat kecuali dia sign. Kalau sign dia tetap ada 2 jawapan. Sebab sign first and second quadrant nilai positif. Okay, cikgu faham cikgu. Faham Thank you cikgu. Okay. Sebab tu sangat Baik. penting tahu kuadran tu positif negatif dia. Okey, boleh saja tanya. Boleh saja WhatsApp saya bila-bila nak tanya soalan. Boleh saja. Okey? Okay, cikgu. Okey, bye. Assalamualaikum. Bye. Cikgu. Ya. WhatsApp. Okey. Apa dia? Okey lah. Tak. Saya tak matikan lagi. Hidup lagi. Apa dia kan? Oh, kalau graf tu di depan lagi Graf tu lepas ni. Oh, okey. Okey, Itu baik. je. Okey, baik. Okey, Okey, cikgu. baik.